Salam geng, racun kali ini dalam segmen Sembang Gadget, kita nak sembang pasal phone gaming terbaru Red Magic, penerus kepada Red Magic 11 Pro. Inilah dia, Red Magic 11S Pro yang baru je rasmi dilancarkan untuk pasaran China lah. Menariknya versi S ni kan, daripada Red Magic kali ni dia bukan sekadar minor update tau. Dia punya spek hardware tu diorang boost sampai ke max level. Siap ada fungsi yang bakal menggugat handheld gaming PC katanya. So, berbaloi ke model ni, berapa harga dia dan apa lagi features baru dia? Jom kita mulakan racun sekarang. First kali dari segi rekaan kan, untuk Red Magic ni, diorang masih jadi antara jenama yang paling berani lah dekat industri. Sebab diorang masih kekalkan rekaan pure flat tau dekat bahagian belakang. Maksudnya kan, memang rata betul tau. Dia tak ada bonggol kamera besar yang terjojol macam kebanyakan flagship sekarang kan. Yang mana bila letak atas meja tu, dia macam terhuyung hayang macam tu. Dan bila pegang secara melintang untuk gaming pun, jari korang pun tak terganggu lah dengan bonggol kamera tu. Untuk siri 11S Pro ni pula kan, diorang refine lagi tau identity semi-transparent yang memang dah sinonim dengan Red Magic. Dekat panel belakang transparent tu, korang boleh nampak lah elemen sistem penyejukan ataupun liquid cooling dia kan, yang mana tekstur kali ni pun bukan biasa-biasa tau. Diorang guna kemasan nano embossed gold texture yang nampak lebih premium lah bila kena cahaya. Dan of course untuk dia punya RGB tu memang jadi identiti utama lah dekat Red Magic kan. Daripada kipas, logo sampai ke shoulder trigger pun memang ada RGB light sendiri tau. Vibe dia terus rasa macam sebuah mesin gaming sebenar lah. Dia tak rasa macam smartphone biasa. Sekarang kita tengok dekat bahagian depan pula kan. Dan honestly yang ni antara benda yang buatkan hardcore gamer memang susah nak move on tau daripada Red Magic. Yang mana kan Red Magic 11A Pro ni dia pakai skrin 6.85 inci Wukong Screen 2.0 OLED dengan teknologi under display kamera generasi ke-8 tau. Maksudnya dekat depan tu memang full screen lah macam korang nampak kan, tanpa sebarang penghalang lah macam punch hole ke notch ke, memang tak ada langsung gangguan korang. Dan screen to body ratio dia pun cecah 95.3% tau. So bila korang main game FPS, MOBA ataupun open world ni kan, game yang banyak HUD dekat tepi screen tu memang puas tau sebab tak ada bahagian yang kena potong tau. Untuk panel pula kan, dia pakai BOE custom dengan resolusi 1.5K dan ada refresh rate 144Hz. So pergerakan tu memang rasa super smooth, lagi menarik kan. Diorang gunakan chip sentuhan custom tau daripada Cipnetic tau, yang mana menyokong instant touch sampling rate sampai 3000Hz. So respons sentuhan tu kan memang sangat pantas lah, terutama untuk game yang kompetitif ni. Dan walaupun tangan berpeluh masa game ni lama, skrin pun boleh detect sentuhan dengan tepat. Untuk fingerprint pula, Red Magic gunakan sensor 3D ultrasonic bawah skrin tau. So bila korang nak unlock waktu malam tu, dia tak ada lagi flash terang menyilau mata lah macam sensor optical biasa. Ok, masuk part yang paling padu lah of course kat prestasi dia. Apa yang membezakan Red Magic 11S Pro ni dengan versi yang sebelum dia ada dekat dia punya Snapdragon 8 Elite Gen 5 leading version tau. Yang ni bukan chip standard yang korang boleh jumpa dekat flagship biasa. Red Magic ni dia collab dengan Qualcomm lah untuk pilih chip yang high quality. Sebab tu versi leading version ni kan, dia boleh pergi lebih jauh tau dari segi prestasi. Dan benda ni kita nampak bukan sekadar marketing atas kertas semata-mata. Dalam benchmark Antutu pun macam korang nampak lah kan, diorang berjaya catat rekod skor sampai 4.6 juta mata. Memang gila tau. Chip ni pula dibina menggunakan proses 3 nanometer daripada TSMC dan CPU pula kan telah di overclock secara rasmi sampai 4.74 GHz. Memang antara clock speed paling tinggi lah pernah kita nampak pada smartphone setakat ni. Tapi bila kita ingat balik kan, versi leading version ni kan, spek dia actually lebih kurang sama macam Snapdragon 4 Galaxy yang ada dekat Galaxy S26 Ultra. Cumanya special sikit dekat Red Magic ni, dia ada lagi chip tambahan tau. Diorang panggil Gaming Red Core R4. Chip tambahan ni kan, dia bertanggungjawab lah untuk urus benda macam lighting RGB, vibration haptic, audio dan juga optimasi rendering image masa gaming. Hasil dia, game boleh running pada resolusi tinggi dengan frame rate yang stabil, termasuklah sokongan sampai 2K 144Hz untuk game tertentu. Tapi ada satu lagi features yang memang gila lah ada dekat Red Magic 11S Pro yang terbaru ni kan. Yang mana kan, kali ni diorang integrasi gaming ala PC terus dekat dalam smartphone. Red Magic panggil konsep ni sebagai Cross Terminal New Species tau. Diorang dah masukkan mod game PC terus lah dekat dalam sistem operasi.
Dengan bantuan enjin terjemahan seni bina X86 custom ni kan, model ni dah pun boleh running simulator game PC secara terus hanya dengan satu klik. Dan yang paling menarik tu, for the first time lah kan, Red Magic bawakan Steam Direct Connection Mode tau. Korang cuma scan QR code, login account Steam dan library game, save file korang tu kan boleh diselaraskan terus kat dalam phone ni tau. So, pengalaman dia tu akan rasa lebih seamless antara PC dan phone tau. Dia ala-ala macam feel korang main konsol handheld lah. Red Magic claim juga kan, game macam Tomb Raider ataupun Assassin's Creed tu boleh running sekitar 60 FPS dengan secara lancar tau. Kalau nak lagi hardcore kan, boleh je tau sambung keyboard, mouse ataupun monitor untuk jadikan dia ni macam mini gaming desktop tau. Memang konsep dia dah mula blurkan garis antara smartphone dan juga PC. Next, bila dah chip ni boleh running sampai 4.74 GHz, sistem cooling dia mestilah kena padu. Dan dekat sinilah Red Magic masih kekalkan sebagai antara jenama yang paling serius bab penyejukan lah, sebab diorang gabungkan kipas fizikal bersama dengan sistem liquid cooling dekat dalam satu badan phone. Sistem Ice Cooling 4.0 ni kan, dia pakai kipas custom dengan kelajuan sampai 24,000 RPM. Tapi yang bestnya, walaupun laju, bunyi dia masih rendah bawah 30 decibel je. Untuk rekat luar angin dia pula kan, dia menggunakan struktur kalis air lah Grade Industry. Sebab tu kan, model ni diorang dah hadir dengan penarafan IPX8 waterproof dekat dia punya kipas tu. So tak ada masalah lah kena air tu. Bahagian liquid cooling dia pula lagi menarik sebab diorang gunakan cecair organik khas ataupun nama rasmi dia Full Setting Water Cooling Engine tau. Yang biasa digunakan dalam superkomputer ataupun AI server. Yang mana cecair ni kan dia tak mengalirkan arus elektrik. So selamatlah untuk pengguna jangka panjang. Sistem ni mampu turunkan suhu teras sehingga 6 darjah Celsius, ditambah pula dengan vapor chamber yang bersaiz besar bersama dengan penggunaan liquid metal grade flagship tau. Memang jelas tau, diorang bina phone ni kan memang khas untuk sustainkan performance lama tau. Beralih dekat bahagian bateri pula kan, Red Magic letak bateri custom sebesar 8000 mAh yang diorang gelarkan sebagai Bull Diamond King battery. Tapi sayang kan, untuk versi 11S Pro je lah yang dapat 8000 mAh. Kalau versi yang Plus tu hanya 7500 mAh saja. Untuk gaming heavy macam open world game grafik tinggi ni kan, katanya mampu bertahan lebih kurang 7 jam tau secara non-stop lah. Memang monster. Untuk pengecasan pula kan, dia menyokong fast charging 120W lah menggunakan kabel. Dan buat pertama kali juga kan, diorang turut bawakan pengecasan wireless 80W yang sangat laju lah untuk kategori gaming phone. Kalau korang jenis gaming sambil charge pula kan, fungsi bypass charge dekat sini akan terus salurkan kuasa tu dekat motherboard lah tanpa melalui bateri. So haba dia lebih rendah dan kesihatan bateri pun lebih terjaga lah untuk long term. Selebihnya untuk features tambahan lain tu memang lengkap lah untuk para gamer. Ada shoulder trigger 520Hz, dual stereo speaker, audio jack, 4D vibration, NFC, air blaster, Wi-Fi 7 dan juga USB Type-C 3.2 Gen 2. Untuk kamera ni rasanya diorang tak ada buat improvement yang besar pun. Masih pakai dual camera setup 50MP grade flagship lah, yang mana masih cukup solid lah untuk gambar harian. Untuk yang tertanya, apa je beza kan di antara Red Magic 11S Pro dan juga 11S Pro Plus ni kan? Actually beza dekat bahagian rekaan, storage, charging speed dan bateri je. Selebihnya, feature spek apa semua tu sama je kedua model ni. So, macam mana pula dari segi harga dia? Saya rasa kali ni macam ada peningkatan sikit lah harga dia disebabkan macam korang tahulah kos pembuatan memori global yang sedang meningkat naik ni kan. Untuk Red Magic 11S Pro ni starting tu 5499 yuan, lebih kurang 3.2k untuk versi standard. Manakala untuk versi 11S Pro Plus pula starting dalam 3.6k macam gitulah. So, kesimpulan dia kita nampak Red Magic 11S Pro ni dia bukan lagi sekadar gaming phone biasa untuk push rank je. Diorang dah boleh masuk teritori sebuah portable gaming machine yang cuba gabungkan pengalaman smartphone dan PC dalam satu device tau. So apa pendapat korang pasal Red Magic 11S Pro yang terbaru ni? Adakah berbaloi untuk kita upgrade ataupun kita boleh hold je tunggu model yang lagi baru nanti? So kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay tune.